Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ni kita akan tengok tentang ARM instruction set ataupun set arahan bagi ARM processor. Baik, kalau kita dah tengok di sini tajuk expected outcome kita daripada topik ini ialah untuk kita nak bagi tahu pelajar tentang jenis-jenis set arahan bagi ARM. Kemudian kita nak analisa dan kita nak interpret setiap arahan tersebut, dan seterusnya kita nak gunakan kepelbagaian bentuk arahan-arahan, contohnya arahan aritmetik, seperti arahan tambah dan dot tolak dan juga darab. Dan seterusnya kita akan tengok flag, kesan flag bagi setiap arahan. Apa ni flag? Flag ni yang kita belajar dalam XPSR ni, NZCV yang kita bincang pada video sebelumnya. Baik, untuk pengenalan, kita tahu bahawa set arahan ni dia ada dia ada banyak jenis sebenarnya. Kita tahu kita ada arahan high level language, low level language, machine language dan sebagainya. Jadi untuk machine language, kalau kita tengok, dia merujuk kepada kod-kod yang boleh difahami oleh mesin. Maknanya kod-kod tu akan membentuk bahasa-bahasa pengaturcaraan yang mesin boleh faham. Ini contoh dia. 110010 dan seterusnya. Dan dia terdiri pada string of bit. Dan dia juga ialah kompleks yang hanya microP saja faham. Kita boleh faham tak apa ini 11, 13 kali, 07 kali, kemudian 1 balik, 0 balik, ya. Dan bahas kod yang kedua ialah kod penghimpun ataupun assembly code. Dia lebih mudah dan simple untuk kita faham. Tetapi kita dah tahu tadi, mesin hanya faham machine code sahaja. Jadi kita memerlukan assembler untuk kita nak tukar daripada assembly code macam ni kepada machine code. Ya, dan biasanya untuk arahan assembly ni dia akan ada operator. Macam ni contohnya. Kita ada arahan apa? Arahan untuk move, kemudian R0, R1. Maknanya kita nak move data dari ke R0 dari R1. Macam tu kita terjemahkan dia. Macam ni kita nak tolak data R1 ni dengan 1. Kemudian hasil tolak kita akan simpan di R1. Jadi arahan ni biasanya terdiri daripada beberapa operator lah. Macam ni ialah operator untuk mnemonic, ni untuk operand, source operand dan juga destination operand. Okey, itu bentuk assembly code. Jadi untuk ARM machine, saiz arahan dia ialah 32 bit. Makna satu arahan yang kita tengok tadi ni, ini satu arahan, dia akan diterjemahkan ke dalam bentuk bit-bit macam ni sebanyak 32 bit. Ini kalau kita kira ada 32 bit bagi mewakili satu arahan. Dan bit ni akan diterjemahkan oleh mesin atau oleh microP untuk tahu apa yang diperlu laksanakan. Ya. Dan seterusnya architecture kita ni adalah mudah. Biasa kita akan load data ataupun load program, kita proses kemudian kita simpan. Itu dia panggil load and store architecture. Dan semua proses, sama ada kita nak buat proses tambah atau tolak atau bagi, akan dilakukan di register. Ya, dia tak boleh kita nak proses data tersebut terus daripada memori, misalnya daripada RAM terus kita masuk ke ALU, proses kemudian hantar balik ke RAM. Tidak, dia akan diproses di register. Maknanya daripada memori dia akan nak baca ke register dulu, kemudian daripada register baru diproses oleh ALU sebelum dihantar balik ke memori. Okey, dan dari segi tempoh masa untuk kita laksanakan satu-satu arahan, dia memerlukan satu clock cycle. Macam saya dah sebut pada video sebelum ni, bagi kita manusia, satu clock kita lebih kurang 1 second, kan? 1 saat, 2 saat, ataupun 1 minit, ataupun 1 jam. Jadi apa-apa tugas yang kita boleh buat, lebih kurang kita ukur dalam unit minit contohnya. Kita nak buat satu-satu kerja, kita perlukan masa 5 minit atau 10 minit. Tetapi bagi microP, satu-satu arahan dapat disiapkan dalam satu clock cycle saja, dia panggil satu kitaran clock, ya. Dan bilangan arahan
bergantung kepada microP. Contohnya kalau satu-satu microP Intel contohnya, dia boleh faham 500 jenis arahan. Mana arahan pertama contohnya arahan campur, darab, kali, tolak, bahagi, kuat punca, kuasa 2, rotate, shift dan sebagainya. So total 200 contohnya. Tetapi bagi ARM Cortex M yang kita belajar ni, M0, M0 Plus ni, dia hanya faham 56 sahaja arahan yang asas, ya. Dan sesetengah arahan dia boleh dilaksanakan secara bersyarat. Jika syarat tersebut dipenuhi, baru arahan tersebut dilaksanakan. Contohnya apa? Contohnya branch if equal to 0. Arahan tu dia kata kita kena branch. Kita kena branch ke satu location, ke new location, jika sekiranya hasil tambah ataupun hasil operasi sebelum ni ialah kosong. Macam mana dia nak tahu hasil kosong? Dia akan tengok pada flag Z sebelum ni kan. Z flag tu. Bila flag Z tu kosong, maka dia akan laksanakan arahan branch tu tadi. Okey, itu maksud dia most instruction set can be conditionally execute. Okey, kemudian dia ada inline barrel shifter and auto increment decrement for faster execution. Jadi auto increment decrement ni barrel shifter ni biasa bila kita nak buat shift atau rotate, satu data daripada kanan kita boleh shift ke kiri atau shift ke kanan atau rotate, ya. Itu maksud dia. Kemudian ARM instruction ni dia ada dua kategori. Pertama ialah dia panggil ARM instruction set. Jadi ARM instruction set ni biasa bagi orang yang tulis kod dia dalam assembly, dia akan prefer guna ARM instruction set. Tetapi size bagi ARM instruction set ni ialah 32 bit. Berbanding dengan thumb instruction set, size dia ialah 16 bit sahaja. Jadi dia high code density for high level language for faster execution. Jadi biasa kod dia ni panjang lah kalau kita nak buat satu-satu operasi memerlukan beberapa baris kod. Dan untuk bahasa-bahasa tahap tinggi, contohnya C, bila kita tulis kod dalam bahasa C akan terjemahkan dengan menggunakan thumb instruction set. Nampak tak? Jadi C ni dia akan dia akan susun bahasa dia berdasarkan kepada thumb instruction set sebab dia pendek, size dia pendek. Dan juga dia lebih lajulah berbanding dengan ARM instruction set sebab yang ni 32 bit, untuk thumb 16 bit. Okey, jadi kalau kita tengok di sini sekejap, saya boleh tarik awak ke simulator masa kita belajar addressing mode dulu. Okey, kalau tuan-tuan tengok, ini ialah kod yang kita tulis. Ini kod yang kita tulis, dan ini ialah kita tulis ni dalam assembly kan. Kita ada LDR, R7, R6, move. Ini semua dalam assembly. Kalau kita tengok dalam slide kita sebelum ni, ini contoh assembly kan. Bahasa ni kita dalam assembly, tetapi macam saya dah sebut sebelum ni, mesin hanya faham dalam mesin code sahaja. Jadi kita memerlukan assembler untuk tukar daripada assembly ke mesin code. Jadi di sini kalau kita tengok, inilah assembler. Bila saya dah klik di bug tadi tu, assembler dah assemble, dan ini arahan saya ni. LDR contohnya, LDR R7, dia dah terjemah kepada ni EA A07101. Ini apa? Ini ialah mesin code lah ni. EA ni, E ni mewakili 1110, 3 mewakili 0011 dalam binary. Jadi setiap satu ni ialah satu nibble, terdiri daripada 4 bit, 4 kali 8, 32 bit. Jadi setiap kod ni size dia ialah 32 bit bagi mewakili arahan ini tadi. Kita nak masukkan data 4000 ke R7. Okey, ini 4000 ke R7 tadi ni. Tetapi microP akan gunakan arahan move. Ya, yang sebenarnya dia akan gunakan arahan move. Yang mana untuk saya type LDR ni tadi. Ni LDR R7 tetapi ditukar ke move. Assembler tukar kepada move. Tak ada masalah lah yang tu. Fungsi dia sama. Okey. Jadi ini machine code Ini yang saya nak tunjukkan ialah machine code ni. Machine code ni. Satu nibble ni, E ni 1110 ni mewakili E tadi. 0000. Jadi kalau dalam kes ni
Kod dia ialah I0883100002. Ini kod bagi move R0 R1 contohnya ya. Okey, jadi itu ialah ARM instruction set sebab saiz dia 32 bit. Satu lagi yang saya boleh buka ini ialah apa nama ni, Keil version 5. Yang ni saya run guna ARM thumb instruction set. Kalau untuk thumb, cuba kita tengok arahan saya load R0 bla 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 bla. Ini kod dia, cursor dia ada kat sini Ini anak panah, ini cursor. Kod dia bagi arahan load R0 bla 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 ni ialah 4882. Ini ialah kod bagi LDR R0 dengan data ni. Ya, kod dia 4882 yang mana program ni menggunakan ARM mode. Mana kita tidak menggunakan thumb mode. Sorry, yang tadi ARM, ini kita guna thumb mode. Kenapa? Kerana kod Cortex M0 Plus dia menggunakan arahan thumb. Tetapi yang sebelum ni, ini ialah chip untuk kita pakai ARM7 TDMI. Ini bukan chip untuk Cortex M ya. Saya gunakan chip ni untuk demo addressing mode sahaja bagi student. Tapi kita boleh lihat beza antara ARM instruction set dengan thumb instruction set ya. 32 bit dengan 16 bit. Ini berapa? 4 kali 4 kan. Ini satu nibble. 4882 4 nibble. Jadi 4 nibble darab 4 bit jadi 16 bit size dia. Baik, itu jelas ya. Seterusnya kita tengok kepada arahan-arahan bagi ARM ni. Okey, setiap arahan bagi ARM size dia 32 bit. Dan dia ada 4 jenis. Dia kategori kepada 4 jenis. Kalau kita tengok bilangan arahan tadi, dia ada berapa? 56. Basic dia ada 56, tetapi dikategorikan kepada 4. Pertamanya ialah dalam kategori data transfer. Kita nak transfer data daripada register ke register, register ke memori, memori ke register, memori ke memori ya. Kemudian kita nak ini contoh, kita nak multiple register. Kita nak gerakkan data daripada satu register ke banyak register sekaligus. Nampak tak? Mana kita bagi satu arahan, kita boleh gerakkan data daripada 8 register ke 8 different lokasi dalam memori. Boleh Jadi ini kategori data movement. Kemudian data processing. Macam mana kita nak proses data? Kita ada banyak jenis pemprosesan yang kita boleh buat. Antaranya ialah arithmetic, tambah, darab, tolak, bahagi, berkaitan dengan arithmetic lah. Kedua, logik. Logik ni AND. Kita ada dua data. Katakan data 1011, kita nak AND kan dengan 1101 ataupun 1110. Apa hasil dia? Itu dia jatuh dalam kategori logical processing. Kemudian kita nak banding. Kita ada dua data. Data 17 kita nak banding dengan 10. Mana lagi besar? Mana lagi kecil? Ataupun sama atau tidak? Ataupun negatif atau positif? Kita boleh buat perbandingan ya. Kemudian kita boleh shift juga data tu. Data tu daripada kanan kita boleh shift ke kiri sebanyak 4 bit atau 5 bit ya. Jadi data yang keluar bila kita shift, data akan bergerak daripada kanan ke kiri atau kiri ke kanan kan. Kemudian rotate. Rotate ni beza dengan shift apa? Rotate ni data sama, dia akan dipusing-pusing dalam tu je. Tetapi kalau shift ni akan ada data yang keluar, akan ada data baru yang masuk menggantikan data yang telah kita shiftkan tadi. Okey, seterusnya flow control. Kita nak kawal aliran program. Program katakan daripada baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kita boleh kawal. Daripada kelima kita tak nak dia execute pada line ke-6. Kita nak terus ke line 20. Ini kita boleh kawal menggunakan arahan branch. Branch ni macam saya bagi contoh sebelum ni branch if equal to 0. Tu dia panggil branch yang ada syarat. Apa syarat dia? If equal to 0. Jika hasil sebelum ni bersamaan dengan kosong,
maka kita ambil branch ni, maka kita lompat ke address 20. Tetapi ada juga branch yang tak ada condition. Contohnya branch, tiba-tiba je terus arahan branch untuk lompat ke mana-mana. Ya. Okey. Dan seterusnya arahan ni berkaitan dengan processor state lah. Kita nak tahu processor tu dalam mode interrupt atau tidak. Ya. Okey. Kita tengok contoh-contoh set arahan secara ringkas ya. Okey. Pertama, kita arahan dalam kategori move. Jadi arahan dia ialah MOV. Fungsi dia kita nak gerakkan arahan kan. Kita pakai move. Seterusnya kita boleh load data. Kita load data. Okey, satu lagi, move data ni biasanya kita gerakkan data daripada register ke register. Daripada register 1 ke register 2, register 3 ke register 7, 9 ke 10 dan sebagainya. Tetapi kalau load ni, data tu tidak berada di dalam microP, tetapi kita nak isi data. Jadi kita boleh ambil sama ada daripada memori ke microP ya, ataupun kita store data tu daripada microP, kita nak simpan ke memori. Jadi kalau untuk bila kita bicara tentang kita nak load data ni atau store data ni, kita bebas untuk pilih berapa besar data yang kita nak load. Kalau kita nak load data 32 bit, kita guna arahan LDR saja. Kalau kita nak ambil 1 byte saja, kita pakai LDRB. Kalau kita ambil 2 byte ataupun 1 half word, kita buat LDRH. Ya. Okey. Kemudian LDR SB ni sign extend. Tanda. Sebelum ni kita ada belajar kan, nombor tu kita ada nombor tidak bertanda dan nombor bertanda. Apa beza antara nombor tidak bertanda dengan nombor bertanda? Nombor bertanda ni ialah nombor tersebut dia ada tanda sama ada positif atau negatif, kan? Tetapi kalau nombor tidak bertanda, kita anggap dia sebagai nombor sentiasa positif. Bila kita letak 1,000,000, makna nombor tu ialah positif 1,000,000. Okey, berbeza dengan nombor bertanda. Kalau sistem nombor bertanda, dia ada negatif, dia ada positif. Jadi kita akan tengok detail nanti yang ni kemudian. Ini ialah arahan darab multiply. Kemudian arahan banding, kita nak compare. Kita nak compare ataupun kita nak compare negatif. Compare negatif ni ialah kita compare secara terbalik. Sebab dia compare ni biasa kita tolak, kita pakai arahan tolak kan. Kalau kita nak banding antara A dengan B, A lagi besar ke B lagi besar, jadi kita akan tolak A tolak B. Ya. Tetapi kalau compare negatif ni dia pelik sikit. Dia akan guna arahan tambah. Kita akan tambah. Kita bincang nanti kemudian secara detail. Kemudian ini arahan logik. Arahan logik ni kita akan tengok untuk logical AND, exclusive OR, bit clear, move negate ataupun kita test. Ya. Ini logik ni kita dah belajar dalam electronic digit sebelum ni. Ya. Seterusnya ialah shift dan rotate. Ini yang saya dah explain tadi. Kita boleh buat logical shift. Maknanya logik yang ada di dalam register tu, kita boleh shift ke kanan atau ke kiri. 1 atau 2 atau 10 bit atau 3 sehingga 32 bit pun kita boleh shift. Ya. Ataupun kita nak shift ke kiri, right, ke kanan. Tadi kiri, left. Ini logical shift right, ke kanan. Okey? Ke kiri atau ke kanan. Satu lagi ni arithmetic shift right. Beza antara logical shift dengan arithmetic shift ni ialah arithmetic shift ni tujuan kita shift ialah bagi tujuan arithmetic. Jadi kalau kita tengok dalam digit ya, bila kita shift satu data, katakan data tu ialah 10. 10 tu nilai dalam digit, dalam decimal ialah berapa? 2 kan? Kalau kita shift bit 1 tadi tu ke kiri sebanyak satu tempat, dia akan jadi 100. Sebab bit yang kita shift tu kita gantikan dengan 0. Jadi nilai dia akan jadi berapa? Tadi 2. Sekarang ni 100 bersamaan dengan 4. Jadi 2 sekali kita shift ke kiri dia dah jadi 4. Maknanya seolah-olah 2 darab 2 sama dengan 4. Kalau kita shift lagi sekali ke kiri, dia akan jadi 1000. Ya, dia akan jadi 8. Makna tadi 2 jadi 4 jadi 8. Kalau shift lagi jadi 16 jadi 32. Jadi setiap kali kita shift ke kiri seolah-olah kita darab dengan 2. Dan sebaliknya jika kita shift ke kanan satu bit,
seolah-olah kita bahagi nombor tersebut dengan 2. Mana 8 100 kita shift ke kanan 1 bit, dia akan jadi 0100 iaitu 4. Jadi 8 bagi 2 dapat 4. Itu tujuan dia. Dan rotate. Ini rotate macam saya kata tadi, data yang sama cuma dia berubah tempat saja. Ya. Macam kita main berebut kursi itulah kan. Kita pusing, kita rotate tempat. Okey, dan seterusnya ini ialah arahan push dan pop. Ini stack. Saya dah bincang sebelum ni macam mana kita nak simpan data daripada register buat sementara waktu ke memori, iaitu RAM. Jadi kita gunakan stack ya, kita hantar data tersebut ke stack. Jadi ini arahan yang kita boleh gunakan. Kita push data ke stack. Data tu apa? Content register lah. Dan kita ambil balik data tersebut menggunakan arahan pop ya. Okey. Seterusnya branch condition. Okey, branch ni dia ada banyak lah. Ini kita detail kita akan bincang kemudian nanti. Contohnya yang ni, BL ni branch link. Yang ni B condition. Kita branch, belakang ni ialah condition. Apa condition dia? Contoh tadi yang saya pakai equal to 0. Dia jadi BEQ, branch if equal to 0. Atau branch carry set, BCS. Kalau flag carry tu dia set 1, dia akan branch ya. Jadi banyak lagi kita akan bincang kemudian. Dan ini pun kita akan bincang nanti ya. Kita ada extend, sign extend, half word. Ini sign extend byte. Ini unsigned extend half word, unsigned extend byte. Kemudian yang ni dia reverse. Kita nak reverse kandungan-kandungan dalam byte tersebut. Ini reverse 16 bit. Ini reverse sign extend untuk half word ya. Okey, yang tu kita tengok detail kemudian nanti ya. Okey, seterusnya kita tengok general format bagi instruction set. General format dia macam ni, kena macam ni Bermula dengan sebelah kiri tu label, kemudian operation. Operasi apa yang kita nak buat? Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi ke? Di sini. Bahagi. Kemudian belakang ni kalau kita tengok dia ada dalam kurungan, dia ada capital S. Apa maksud S ni? S ni ialah untuk kita update status register. Katakan arahan kita ialah arahan tambah kan. Lepas tambah tu nanti hasil dia nanti kita nak update atau tidak flag NZCV yang kita bincang sebelum ni. Kalau kita nak minta micro:bit update, kita kena letak huruf S ni. Maknanya update status register. Apa dia status register? XPSR tu lah. Program status register kan. Kita dah tengok sebelum ni. Kemudian operand. Operand ni apa yang operasi kita? Kalau kita nak tambah tadi, nak tambah apa dengan apa? Dan simpan di mana? Contohnya kita nak tambah konten dalam register R1 dengan R2. Kemudian hasil tambah tu kita simpan di R3. Jadi operand dia akan jadi R3, R1, R2. Macam tu. Sebab destinasi tu kita kena letak di depan. Okey, kalau tengok contoh sini Kalau kita tengok contoh sini, ni. Ini kita nak subtract, kita nak tolak. Bila ada S ni, maknanya saya nak minta micro:bit untuk update. Update apa? Update ni. PSR ni. Ni, NZCV ni. Lepas dia dah buat operasi tolak, dia tengok hasil dia tu macam mana. Kalau hasil tolak ni kosong, N ni akan jadi 1. Kenapa N jadi 1? Sebab, Z ni akan jadi 1. Sebab fungsi Z ialah untuk monitor zero condition. Kalau 0, Z akan jadi 1. Okey. Kalau hasil tambah ni ialah negatif. Macam mana kita nak tahu negatif? Apabila MSB dia tu logik 1. Jika demikian berlaku, maka N ni akan jadi 1. Okey. Itu jika sekiranya kita letak S. Kalau kita tak letak S, micro:bit tidak akan update flag ni. Dia akan biar je kosong macam tu ya. Okey. Dan operasi dia pula ialah kita nak tolak. Apa yang kita nak tolak? Arahan ni dia kata kita nak tolak R0 dengan R1. R0 tolak R1. Hasil tolak ni dia akan simpan di R2. Itu maksud dia. Ya. Bila tengok pada slide ni, itulah maksud dia operand. Dan belakang tu ialah komen. Jadi komen ni saya boleh letak apa-apa komen. Contohnya, saya letak belakang ni, saya letak semicolon, saya letak komen. Apa komen? Apa-apa. Ini adalah arahan tolak contohnya untuk rujukan kita, untuk kita tahu. Okey,
di depan sekali kalau kita tengok di sini ialah bermula dengan label kan. Label ni kita boleh letak apa-apa label. Contohnya label tu ialah saya namakan sini. Scene. Okey lah, sini lah. Sini ni ialah label. Jadi bila saya buat program bagi arahan subtract ni saya labelkan dengan nama sini. Jadi jika kemudian nanti saya nak minta program pergi execute arahan ni, saya boleh buatlah branch equal to 0 sini. Jadi bila condition 0 tu berlaku, contohnya dia akan execute arahan ni. Okey, boleh Jadi ini adalah label, ini ialah operation. Operation apa? Subtract. Ada S, saya guna S. S ni optional. Ya, sebab tu dia letak dalam kurungan. Kalau kita nak letak, bila kita letak S, maknanya kita nak minta dia update status register. Kalau kita tidak letak S, MicroP tidak akan update status register. Kemudian ini ialah operand. Apa yang kita nak operand? Di sini 3 bit ni ialah menandakan operand kita. Dan operand ni boleh jadi 3, boleh jadi 2. Tengok ini. Yang ni 2 dan boleh jadi juga 1. Boleh jadi 0. Ada juga arahan yang tak ada operand. Itu kita akan jumpa nanti tengok ni dia kata untuk operand dia boleh jadi tak ada operand, boleh jadi 1, boleh jadi 2, boleh jadi 3. Jadi dalam contoh ni kita dah ada tengok contoh yang ada 2 operand, contoh yang ada 3 operand. Contoh lain ada tak yang tak ada operand. Ni contoh yang ada 1 operand. Ya. Arahan yang tak ada operand pun ada. Contohnya arahan AND. AND belakang bawah sekali biasa AND. N ni mana ada operand? Tak ada operand ya. Okey, kita balik ke atas tadi. Okey. Jadi itulah general format macam mana arahan assembly ni ditulis. Seterusnya ini ringkasan contoh dia. Okey, contoh arahan yang ada no operand, yang tidak ada operand. NOP. Apa NOP? No operation. Bahasa kita ialah lepak. Kita duduk MicroP tak buat apa-apa, senyap. Jadi apa MicroP buat kerja? Kerja dia senyap, dia tunggu kita kejut dia. Bila MicroP buat satu program, contohnya memerlukan dia tunggu. Katakan kita buat security system. Kalau tak ada pencerobohan, dia tunggu je lah. Bila ada pencerobohan baru dia buka Okey. Okey, itu saja.